ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني استودعتك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنساني يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بنور الحلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا فهم النبي. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpahan kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala, ketentuan yang Allah ta'ala telah tentukan semenjak daripada azali lagi, Allah ta'ala telah tentukan kita pada hari ini dapat berkumpul di masjid untuk menunaikan sembahyang subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kebaikan di atas apa yang Allah Ta'ala telah berikan pada kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan bertambah lagi dekat kita dan kenal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah pada pagi ini dalam kuliah subuh ini kita akan perbahaskan berkenaan dengan satu topik yang sangat-sangat penting. Satu topik yang menentukan selamatnya seseorang itu di dunia dan di akhirat. Satu topik yang berkenaan kalaulah fiqh, kita belajar fiqh itu berkenaan dengan ibadat Rabbih. Fiqh kita belajar berkenaan dengan ibadah kepada Tuhan. Kalau tasawuf itu kita belajar untuk merasai kewujudannya Tuhan. Adapun topik yang kita belajar hari ini iaitu berkenaan dengan Tuhan itu sendiri. Maka tak dapat tidak bagi kita, kata para alim ulama, jangan lepas daripada pengajian tauhid. Kalau pengajian, contoh kita katakan dalam seminggu tu mesti ada belajar ilmu tauhid dan fahami betul-betul berkenaan dengan ilmu itu. Sebab ilmu itulah yang menentukan kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Ilmu itulah yang menentukan kita ini tidak terpengaruh dengan akidah-akidah yang menyeleweng daripada fahaman ahlu sunnah wal jamaah. Jadi berkenaan ilmu tauhid itu sendiri, ilmu tauhid ialah ilmu berkenaan dengan ketuhanan. Maka di dalam ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu fiqh ataupun ilmu hadis ataupun ilmu tafsir
ataupun ilmu tasawuf, maka kata alim ulama, yakfi fiha ma'lumun qadra uqulihim, memadai di dalam ilmu-ilmu tadi itu, dari segi ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu geografi ke ilmu apa saja, memadai sekadar pengetahuan. Maksudnya kalau kita dah belajar, okey, dah pernah belajar dah lepas, cukup. Amma fil aqidah fala budda min ma'rifatih. Adapun di dalam ilmu akidah, dia tak boleh sekadar pengetahuan, bahkan mesti belajar sampai kenal. Lain tu. Sebab antara orang yang kenal dengan orang yang tahu itu tidak sama. Martabat orang yang kenal dan orang tahu tak sama. Kata alim ulama, dalam ni pun nanti dicerita juga. Sebab tu saya suka baca Risalah Tauhid nak banding kitab lain, sebab kitab ni dia ada dua sudut. Sudut pengetahuan dan sudut apa yang kita akan dapat daripada pengenalan tu. Maka kata ulama, orang yang mengenal sudah pasti dia akan tahu. Orang yang kenal confirm dia tahu. Tetapi orang yang tahu belum tentu kenal. Dan orang yang kenal, sekiranya pengenalan itu haqqal ma'rifah. Nah, pengenalan tentang sesuatu itu sebenar-benar kenal, maka di situ akan ada perhubungan. Maknanya ada ittisal, ada perhubungan hati dengan kita dan juga orang tersebut. Saya bagi contoh macam ni. Kita bawa kereta, kan, kita bawa kereta sampai dekat traffic light. Bila sampai ke traffic light itu kita berhenti, lampu merah. Tiba-tiba ada orang naik motor dekat sebelah. Berhenti dekat sebelah kita, kan biasa berlaku kan, orang berhenti naik motor, berhenti kat sebelah tu. Kalaulah kita tak kenal orang tu, agak-agak kita nak tegur tak orang sebelah tu? Ada tak rasa nak tegur? Tak kenal pun, tak siapa-siapa naik motor ni, kita tak kenal. Agak-agak ada tak perhubungan hati nak tegur orang tu? Tak ada. Tapi cuba orang yang berhenti kat sebelah tu orang yang kita kenal. Apa akan berlaku? Ittisalun bil qalb. Hati automatik akan connect. Buka terus tanya, nak gimana tu? Kenapa? Sebab sudah kenal. Ini hasil daripada ilmu tauhid. Orang yang mengenal Allah secara automatiknya perhubungan hatinya kepada Allah. Dia tak ada pada tempat lain dah. Sebab itu kata ulama, bilalah seseorang itu mengenal Allah sebenar-benar kenal, maka hampir-hampirlah mustahil maksiat berlaku atas diri dia. Seperti mana yang dinukilkan oleh Syekh Badi'uz Zaman Syekh Nursi rahimahullahu ta'ala. Kalaulah orang tu kenal Allah Ta'ala sebenar-benar kenal, nak buat maksiat pun malu. Malu nak buat maksiat. Sebab apa? Dah kenal siapa tu Allah. Siapakah yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu dah tahap kenal. Tetapi kalau sekadar pengetahuan, seorang yang ada sekadar pengetahuan, maka dia barangkali akan terjebak juga dalam maksiat. Sebab dia tahu tapi tak kenal. Contoh yang lain, kalaulah kita duduk di dalam majlis ni, contohlah kita dalam majlis sembahyang subuh ni, tiba-tiba datang satu orang masuk ke dalam masjid ni. Bila seorang datuk masuk dalam masjid ni, kita semua tengok dia, tak kenal. Tiba-tiba ada seorang yang mengenali, contohlah kita katakan Bilal kita kenal, yang datang tu siapa? Bilal tu melompat daripada tempat, melompat maksudnya dia bangkit dengan segera, dia pergi sambut orang tu. Dia sambut orang tu, dia ta'zimkan orang tu, dia muliakan orang tu, dia bentangkan sejadah untuk orang tu. Nak duduk dekat depan ni, tanya anak air tak tua anak ni. Kita yang melihat keadaan Bilal tadi tu, pelik tak pelik? Tiba-tiba orang masuk, tiba dia yang beria-ria sangat nak muliakan orang ni. Kita masuk selama ni tak ada pun macam tu. Padahal dah kenal dah. Ini tiba-tiba melompat terus. Letakkan sejadahnya, letakkan itunya, letakkan ininya, pimpinkan dia masuk. Nak elok lepas habis sembahyang subuh, Bilal tu terlupa nak qomat. Habis sembahyang
subuh dia bawa keluar, dia bawa ni contohlah kata sampai orang tu beredar. Kita yang tak kenal ni mesti tertanya-tanya siapa yang datang tadi tu. Betul tak? Mesti tertanya-tanya siapa yang datang tadi tu. Lain macam pula dia punya cara ta'zim dia. Kita pun tanyalah Tuan Bilal. Tuan Bilal, siapa yang datang tadi tu? Oh, yang datang tadi tu anak raja. Anak sultan di negeri sekian-sekian. Dia memang humble. Macam mana Tuan boleh kenal? Itu rakan sekolah saya dulu. Memang saya kenal sangat dia. Dia memang humble. Dia memang tak ada protokol. Memang dia memang humble sangat. Dia masuk memang orang memang tak kenal. Dia anak sultan. Oh iya ke? Anak sultan? Oh, anak sultan betul tu. Contohlah kata. Pada minggu hadapannya, tengah-tengah kita menunggu orang sembahyang subuh, orang yang sama masuk. Orang yang sama masuk, rupa yang sama, agak-agak berapa ramai yang melompat dalam masjid ni? Kalau dah kenal. Ni kata kenal ni. Bila kenal ni, terus kita akan buat apa yang sepatutnya kita buat berdasarkan pengenalan. Nampak ni? Kita akan buat sesuatu itu, tindakan itu bertepatan mutabikun lil haq, bertepatan dengan apa yang kita kenal. Maknanya kalau kita kenal dia sebagai anak sultan, maka kita akan buat apa? Abaikan dia, buat tak nampak, kita akan ta'zimkan dia. Itulah benda yang sepatutnya kita lakukan sebab kita kenal. Habis satu masjid pula melompat pergi sambut dia. Itulah daripada pengenalan ilmu tauhid, dia akan menimbulkan rasa. Rasa apa? Rasa nak buat. Nak buat berdasarkan pengenalan. Kalaulah kita belajar ilmu tauhid, kalaulah kita mengenal Allah haqqal ma'rifah, mengenal Allah Ta'ala sebenar-benar kenal, maka dia akan timbulkan rasa. Rasa itulah tasawuf. Rasa itu yang dikatakan tasawuf. Bila dah timbul rasa kenal itu, mengenal tadi itu, maka akan berlakulah tindakan. Mesti akan berlaku perbuatan berdasarkan rasa, berdasarkan kenal. Perbuatan itu yang dikatakan fiqh. Sebab itu kalau kita tengok fiqh tu lebih pada perbuatan, penjagaan sembahyang, bagaimana geraknya, bagaimana bacaannya, apa nak dibuat, bagaimana nak ambil air, itu fiqh. Nampak? Adapun tauhid itu asal bagi ibadah itu sendiri. Sebab itu kata Syahid Sa'id Badi Syahid Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, zaman dia hidup dululah, zaman saya belajar di Syria dulu, dia kata setengah daripada alamat-alamat dunia ini menuju kepada keakhiran dia, maknanya setengah daripada tanda-tanda kiamat ini, annas, manusia itu ya'buduna rabbah, mereka beribadat akan Tuhannya, wa yamsiku wa yasumu li rabbih, mereka sanggup menahan, tak lama lagi nak puasa ni, mereka sanggup tahan lapar dan dahaga kerana Tuhannya, walam ya'rifuna, tetapi mereka tak kenal Tuhan dia. Apa maksud dia? Di akhir zaman ini banyak orang yang buat amal ibadat, sembahyangnya, puasanya, sedekah dan sebagainya, mereka buat itu tujuannya kerana Allah lah, tetapi Tuhannya sendiri pun dia tak kenal. Maksudnya apa? Manusia banyak beramal tetapi lupa benda yang paling penting untuk pelajari, iaitu mengenal Tuhan. Nah, jadi sebab itu saya bawakan kitab ini, kitab Risalah Tauhid ni. Sebenarnya banyak kitab tauhid. Aqidatun Najin ada, Durrus Samin ada, Matan Jauharah Tauhid ada. Nah, tapi bagi saya Risalah Tauhid ni yang agak ringan sikit. Pertama sekali dengan bahasa dia dah bukanlah moden sangat. Kitab ni tak lama pun, pada tahun 1902 je Masihi, 1902 Masihi, bukan baru bang. Nak sebelum merdeka lagi. Nah, dan kitab ini kalau ikutkan dulu, dia asal daripada kitab Arab.
Kemudian telah disyarahkan, diterjemahkan oleh guru-guru di Johor zaman dulu ni. Zaman dulu. Sebab tu Johor ni saya ingat dulu, Johor dulu banyak benda. Kalau kitab tauhid dia memang yang paling hebat. Dan kitab fiqh mereka dulu, tak tahu zaman sekarang ada lagi tak. Kalau Johor dulu, kalau kitab fiqh dekat sekolah, bukan dekat masjid. Dekat sekolah belajar kitab Matla'i Badrin. Matla'i Badrin tu kitab besar kan. Nampak? Kitab tu memang 4 robom. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayah. Memang kitab tu komplit. Kitab Matla'i Badrin tu. Tak tahu, Allah Alam. Sekarang ni ada lagi kitab. Rasa ada lagi. Ada lagi, masih lagi. Dekat Johor. Kalau di kitab Tauhid tu, memang kitab Tauhid yang betul-betul akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab tu saya bawakan insyaAllah. Mudah-mudahan saya sendiri dapat istifadah daripada musannaf. Dan juga kita sama-sama saling ingat mengingati. Amin. Rabbal Alamin. Itu segi pengenalan je lah. Sebab itu dia kata penting tak penting ilmu tauhid tu. Sampai timbul hati. Sebab itu Nabi SAW bersabda, Man ahabba syai'an aksara zikrah. Siapa yang cintakan sesuatu, aksara zikrah, dia akan banyak sebut tentang benda yang dia suka tu. Kalaulah kita cintakan kereta, kan? Kita suka sangat kereta. Asal jumpa cerita pasal kereta je. Betul tak? Kan? Beza. Cerita pasal beza tu lah, cerita itulah, ini sport rim lah, spoiler lah, spoil, semua ada. Kalau kita dan kita nak berkawan pun berkawan dengan orang-orang yang sama minat dengan kita. Kau minat apa? Saya minat motor, tak minat. Pergi cek tempat lain. Kalau hobi tu macam hobi saya, suka sangat mancing. Cerita pasal mancing je, tak ada kerja lain. Kawan pun kawan jenis kaki mancing je, tak ada cerita kata kau minat apa? Saya minat hiking, tak minat. Tak masuk gu. Orang kata tak kena gu lawan. Gu lawan tu tak kena. Nampak? Pergi mesti. Begitulah juga. Kalaulah kita belajar ilmu tauhid, kita akan suka apa yang Tuhan suka. Dia akan jadi pergi ke situ. Bukan bererti kita ni dilarang membuat sesuatu. Bahkan kita disuruh membuat sesuatu. Kena faham? Dalam ilmu tauhid, yang membezakan antara kita dengan Qadariyah dan Jabariyah ni, 2 benda. Pertama sekali, kita diperintah untuk membuat sesuatu. Yang kedua, kita diperintah untuk serah apa yang kita buat. Dua ni beza antara Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah buat saja tanpa serah. Jabariyah serah tanpa buat. Terbalik. Qadariyah pendapat dia, contoh kita katakan, kalau saya makan nasi, confirm kenyang. Itu Qadariyahnya style hidup dia. Kalau saya demam, makan ubat, kenyang. Kenyang pula dah. Kenyang tu banyak mana makan tu. Kata kalau makan demam, makan Panadol, confirm sihat. Maknanya dia lebih percaya sesuatu itu memberi kesan dengan sendirinya, tanpa bantuan pertolongan Allah. Itu Qadariyah. Jabariyah pula, semua Tuhan. Awak buat baik, Tuhan yang takdirkan saya buat baik. Awak buat jahat pun sama juga, Tuhan yang takdirkan buat jahat. Sebab tu Jabariyah ni orang jenis cepat putus asa. Dia suka salahkan orang. Bila dia buat maksiat, dia tanya, kenapa kamu buat maksiat? Kita kan semua perbuatan kita kan Allah yang cipta. Tu jawapan dia tu. Saya pernah jumpa orang macam ni. Dah kali penampar je bagi orang tu ubat dia. Jumpa orang tu bagi je penampar. Sebab kita akan jawab dengan penampar kita tu. Dia kata, nak macam mana Ustaz? Kita buat maksiat ni Allah Ta'ala juga yang ciptakan. Kalau Tuhan tak ciptakan maksiat tu, kita tak akan berlaku maksiat pada kita. Allah Ta'ala dah takdir dah sejak azali lagi. Tuhan jadikan kita ni buat maksiat hari ni. Dah kita nak elak macam mana lagi? Sedap jawab tu. Kita punya hang ni bagi penampar sebiji. Saya bagi tampar betul. Ni cerita benar, ni kisah benar. Tapi jangan bergaduh Tampar-tampar bukan ada hujah. Kita tampar dia, bagi sebiji. Marah lah. Kenapa hang tampar aku? Nak buat macam mana? Takdir Tuhan aku tampar ke hari ni? Itu jawapan dia. Ni Jabariyah, semua serah pada Tuhan. Baik tak baik, buruk tak buruk, jahat maksiat, semua bagi Tuhan. Nampak? Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kita diperintah untuk ikhtiar. Kita perintah untuk buat. Tapi jangan anggap perbuatan kamu itu yang akan mendatangkan hasil. Yang mendatangkan hasil adalah Allah. Berarti, kalau kamu berhadapan dengan sesuatu, awak ada choice. Awak ada pilihan untuk buat ataupun tidak. Of course ada. Jangan jadi orang yang jadi tak ada pilihan. No choice.
Nah, orang tak ada pilihan tu orang terpaksa. Orang kita ada choice. Contoh orang bagi, nah ustaz saya bagi awak air, saya mesti kena minum ke? Kalau tak minum berdosa besar macam tu ke? Tak, saya ada pilihan. Nak minum boleh, tak nak minum pun tak apa. Tak. Orang bagi ustaz, nah ustaz saya bagi ustaz RM10. Wajib ke saya ambil? Tak wajib. Nak ambil boleh, tak nak ambil boleh. Itu bererti kita ada pilihan. Begitulah juga apabila berhadapan dengan maksiat. Bila berhadapan dengan maksiat, ke waktu tu dah hilang dah pilihan. Time makan, time minum, pandai pula awak buat pilihan. Nah, saya bagi awak nasi ayam. Kenapa ayamnya sikit? Oi, pandai pula kau pilih nak banyak. Tapi bila bertemu dengan maksiat, oh ini Tuhan yang ciptakan. Inilah perangai orang Jabariyah. Baik. Nak sambung berapa? Nak habis berapa? 45 minit Kita tak set jam. Tak ada jam ni. 7.30. Sampai pukul berapa? Sampai 7.30 lah. Sekarang pukul 7.8 minit. Okey, tak apa. Kena tahu juga ending. Dia pasal kena tanya ending tu. Kalau kuliah maghrib, ending dia sampai isyak. Kan? Kalau kuliah zuhur, biasanya sampai 3.30, 2, 3.30. Kalau kuliah subuh, tak tahu ending dia bila. Takkan dia cakap ending dia sampai zuhur. Lari orangnya. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, bermula segala puji itu mustahak bagi Allah. Siapakah Allah itu? Rabbil alamin, iaitu Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Rabb dengan makna al-mudabbir, makna Tuhan yang mentadbir, ataupun Tuhan yang mengatur, ataupun Tuhan yang menyusun sekalian alam. Baik. Bila sebut perkataan di sini, pertama sekali perkataan alham. Alham dengan makna segala kepujian. Maksud segala kepujian, puji ini as-sana'u bil khair ala lisani ala sabilil ikhtiyari. Sesuatu kebaikan yang kita sebut tentang kebaikan itu secara spontan. Ikhtiar ni maknanya tanpa disuruh, maknanya secara sendiri nak. Itu orang panggil puji. Contoh kita tengah duduk, lalu kereta Bugatti Veyron. Hui, tu sangat tu. Lalu kereta mewah kat situ, kita pun cantiknya kereta tu, spontan. Itu orang panggil puji. Bukan kena paksa, saya terpaksa lah kena puji kereta tu, tak. Nak, saya duduk keadaan ni, tiba-tiba saya buat keluar sejambak bunga. Keluarkan satu bunga. Yang melihat pun, cantiknya. Cantik tu. Kena paksa ke? Tak. Orang panggil secara spontan. Maka bila disebutkan mustahak bagi Allah, maksudnya kalau kita puji sesuatu, maka ketahuilah segala kepujian itu adalah milik Allah. Sama ada kita memuji Allah sendiri ke, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin ke, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan yang menjawab segala pertanyaan, kita puji Allah Ta'ala. Ataupun kita puji sama-sama kita. Contoh kita katakan, tengok kawan kita ni derma, Masya Allah, baiknya engkau ni, kau derma hari ni. Kita puji kat dia. Siapa yang jadikan dia derma hari tu? Allah. Maka puji itu juga milik Allah. Sebab itulah kalau orang puji kita, kena ingat molek, kalau ada orang puji kita, jangan kita terima kepujian tu. Nak? Macam Imam tadi, baru cakap tadi Imam bagus jadi model. Patutnya kita buat show tak ada. Bila puji dia, Masya Allah Imam, sedap dengar suara Imam baca. Nak? Maka Imam jawab apa? Ingat ayat molek ni.
kalau ada orang puji kita, kerja kita ke, apa yang kita buat, kalau ada orang puji kita, awak ni baguslah, awak ni hebatlah, awak ni awak ni apa lagi tahu? Awak ni cantik lah, awak ni handsome lah. Contohlah apa saja kepujian yang orang bagi pada kita, maka jawablah hadza min fadli rabbi. Itu jawapan dia. Jangan nak bangga sangat. Engkau ni baiklah. Betul saya kebaikan. Ya Allah, nyampah pula dengar. Nampak kalau orang puji kita kan, masya-Allah engkau ni hebatlah kan. Saya hebat kan. Mengaku. Jangan. Kalau orang puji kita, awak ni hebatlah, jawablah dengan perkataan Nabi ajar apa? Hadza min fadli rabbi. Ini, yakni apa yang kamu puji aku hari ini ni, min fadli rabbi, adalah kurniaan daripada Tuhanku. Maknanya saya tak ada pun benda ni, cuma Allah Ta'ala kurniakan saya dapat buat benda ni. Maka sebenarnya kamu memuji Allah. Satu. Yang kedua, kalaulah kita nampak sesuatu itu menarik ataupun takjub, benda yang kita nampak, benda yang menghairankan diri kita, nampak benda tu hebat kan kita nampak tu, maka Nabi kata, katakanlah Masya Allah Tabarakallah, baru puji benda tu. Contoh kita katakan kita tengok satu gambar yang cantik, maka katakan dulu Masya Allah Tabarakallah, cantiknya gambar ni. Tengok tu ayat lapik tu. Bila kita tengok benda yang cantik, Masya Allah Tabarakallah, kemah baju dia. Sebut macam tu. Jangan terus, kemah baju dia tu, jangan. Sebab apa? Nabi kata kerana nak menolak akan satu penyakit. Ni. Penyakit apa? Yang dinamakan penyakit al-ainiyah. Penyakit ain. Penyakit ain ni, dia ada waktu kita melihat sesuatu. Kita tengok benda tu, orang ni cantiknya kereta dia. Tengok depan lagi, boom, dah accident. Pernah tak berlaku? Pernah tuan-tuan. Penyakit ain ni bukannya ada orang tertentu, semua orang akan dapat penyakit ni. Sebab itu benda tu kalau kita nampak benda yang ta'ajubiyah, maka kata ulama, katakanlah Masya Allah Tabarakallah. Ataupun kita katakan kalau orang puji kita, awak ni hebatlah baca ni. Hadza min fadli rabbi. Itu ayat tu. Dua ayat tu kena ingat. Sebab itu kalau kita pergi belah Tarim dekat kota Hadramaut ni, dia kalau tengok dekat rumah-rumah mereka, orang-orang Tarim, orang Hadramaut ni, dia tulis perkataan Masya Allah Tabarakallah. Kenapa orang tulis tu? Sebab takut kot kalau orang nampak rumah tu cantik, maka dia akan baca Masya Allah Tabarakallah untuk peringatan. Kalau dia bawa kereta-kereta cantik ke, dia tulis Hadza min fadli rabbi. Tujuan apa? Nak mengelak penyakit tu. Kalau belah-belah Tarim, penyakit tu kuat tu. Penyakit tu kata Nabi, penyakit ain ni dia macam seolah-olah dah macam sihir. Dia bukan sihir, tapi seolah-olah macam sihir. Maksudnya kita puji sesuatu itu. Saya ingat dulu dekat Tarim dulu, waktu saya pergi, zaman saya pergi ni, kalau anak-anak kecil kan, anak-anak kecil ni, kalau dia orang bawa anak ke satu tempat, dia orang akan tutup anak tu, tak bagi orang tengok. Sebab pernah berlaku, bila orang tengok kita kan, kadang tengok budak kecil, comelnya, cici, kita banyak meninggal, sakit. Lepas dia cakap, besok tu budak tu sakit, lepas 3 hari meninggal. Sebab apa? Kata ulama, kena penyakit ain. Masalahnya siapa yang buat? Tak tahu. Kalau dia tahu dia yang buat, senanglah kita nak ubat dia. Contoh kita katakan, orang jumpa kita, kita kenal, orang tu je yang cakap kat kita macam tu. Tiba-tiba kita sakit. Maka ubat dia pada orang yang cakap tu. Nabi kata apa dia? Ambil wuduk, tadah air wuduk tu dan mandikan orang yang sakit tu. Dengan air wuduk orang tu, insya-Allah sembuh. Tu penyakit dia, ubat dia. Tapi kalau dah ramai yang sebut, macam mana kita nak tahu? Sebab itu, jaga-jaga kalau dalam nak memuji orang. Sebab tu Nabi sebut, kalau siapa-siapa yang lagi tak pernah bagi hati kan, kalau lah orang tu puji-puji orang, Nabi kata apa? Ambil tanah, lempar kat muka dia. Sebab apa? Sebab takut datang sifat-sifat benda yang kita tak ingini. Sekali-sekala tak apa. Janganlah kejap-kejap nak puji. Kejap-kejap nak puji. Bodek pun nak.
Baik. Kemudian dia perkataan yang ketiga iaitu Rabbil Alamin. Pertama sekali Rabb, maknanya Tuhan yang mentadbir. Kemudian Al-Alamina, bagi sekalian alam. Maka alif lam pada Al-Alamin itu dikatakan alif lam lil jinsi. Maknanya segala jenis alam. Tuan-tuan kena ingat, alam yang Tuhan cipta ni bukan satu, tuan-tuan. Nah, kita yang tahu alam apa banyak. Ada alam arwah, ada alamul ajsad, ada alam barzakh, ada alamud dunia, ada alam hayawan, ada alam nabat, ada alam jamadat, nah, ada alamul aflak, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alamul akhirah. Banyak alam ni. Nah, bukan mesra alam. Alam ni banyak. Contoh kita katakan, Tuhan ni mentadbirkan seluruh alam, maksudnya semua jenis alam. Pertama sekali daripada alamul arwah. Nah, alam arwah. Arwah dengan makna alam ruh. Dalam kitab kata alam alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tu alam arwah. Sebelum daripada manusia tu lahir, ruh tu dah ada dah. Nah, dalam alamul arwah tu ruh dah ada dah. Kita orang tu je tak lahir lagi. Ruhnya dah ada. Siapa yang mentadbir alam ruh tu? Allah. Allah juga. Bila setelah daripada mana dikandungkan ibu anak tadi tu, maka jadilah alamur rahim. 9 bulan 10 hari, betul Saya ingat. Saya dulu tertasut cakap 9 tahun, berapa tak ingat tu. Marah makcik-makcik. Oh, mana 9 tahun ustaz? Marah benar, maknanya tak nak kandung lama-lama. 9 bulan 10 hari, masuk alam rahim. Siapa yang menjaga alam rahim? Siapa yang mentadbir, yang menguruskan alamur rahim? Allah. Kemudian kita pun dilahirkan dunia, masuklah ke alamul dunia. Dan alamul ajsad, masuklah alam dunia. Siapa yang menjaga alamul dunia ni? Allah. Bila sampai masa pula kita meninggal dunia, cabut nyawa, Allah Ta'ala masukkan kita pindah pula pada satu alam. Di dalam tu dinamakan alamul barzakh, dalam kubur tu. Siapa yang menjaga tadbir alam barzakh? Allah. Nampak? Cuma dalam kata ulama, alam ini seperti mana kita rasa kita hidup dekat dunia ni, samalah macam mana kita akan ada di dalam alam barzakh. Maksudnya jangan kita anggap, oh alam barzakh ni satu kayangan. Tak ada, sama macam ni, cuma tempat je berbeza. Nampak? Cara kehidupan berbeza. Maka bila semasa kita ada di dalam dunia, ni, kalau kita nak belajar alam barzakh ni, waktu kita ada dalam dunia ni, dalam dunia ni Tuhan bagi kita macam-macam jenis alam untuk kita belajar. Contohnya, ada yang dikatakan alam nabat. Nabat dengan makna alam tumbuh-tumbuhan. Sebab itu kalau orang yang mengkaji bahagian tumbuh-tumbuhan, dia akan dapat satu alam yang lain. Pokok ni, pokok, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, bunga, satu alam yang lain. Dia tak sama macam kita dekat dunia ni. Kita boleh cari makan, boleh pokok ni dia ada cahaya nak kena berapa banyak, akar dia macam mana, itu kehidupan dia. Ada juga alam dekat dalam dunia ini dinamakan alam jamadat. Jamadat, benda-benda, itu alam jamadat, bukit. Nah, ada yang dikatakan alamul hayawan, alam binatang-binatang dekat dalam dunia ni. Ada tak? Ada binatang, ada alam dia. Cuba bayangkan semua binatang masuk dalam alamul insan. Binatang semua masuk dalam alam manusia. Saya rasa penuh masjid ni. Nak kau penuh orang dengan kambing, lembu, somut, habis penuh dalam dia sembahyang jemaah ni. Jangan main. Nampak? Tapi Tuhan bezakan. Ada alam hayawan, ada alam manusia. Tuhan nak cakap apa? Siapa yang tadbir alam ni? Siapa yang mengaturkan kehidupan binatang? Semut yang berjalan ni, siapa yang menentukan rezeki dia? Semut ni pergi mana hari ni? Siapa yang tadbir? Allah. Nah, ada satu alam lagi dinamakan hitanul bahri. Hitanul bahar dengan makna binatang-binatang di lautan. Binatang laut tak sama dengan binatang darat. Nampak? Binatang laut duduk atas darat, meninggal, jawapan dia. Binatang darat bubur dalam laut, mati binatang tu. Maknanya dua alam yang berbeza. Nah, orang masuk scuba dia tengok alam macam mana laut, ada pula alam binatang tak boleh pelik tahu, bondo tahu. Itu semua satu alam. Siapa yang mentadbirkan? Semuanya adalah Allah. Sebab itu bila disebut Rabbil Alamin,
Tuhan yang mentadbir sekalian alam, maknanya seluruh alam ini di bawah pentadbiran Allah. Apa saja kita pergi, kat mana kita pergi, alam malaikat, alam akhirat, alam syurga, neraka, semuanya adalah di bawah tadbir Allah Subhanahu wa taala. Wajib beriman, wajib percaya tu. Jangan kita ingat Tuhan tadbir alam ni je, alam tu tak ada. Nampak? Sebab itulah orang-orang banyak, orang-orang yang kajian ada yang dinamakan alamul aflak. Alam aflak. Aflak ni maknanya alam cakrawala. Tu, planet-planet yang dekat luar tu. Matahari, bintang, bulan, planet Marikh, Pluto, Zuhal, apa kira lah. Semua itu ada alam dia sendiri. Bayangkan, semua yang mengatur ini adalah Tuhan yang kita sembah setiap hari. Sebab tu bila kata Syekh Daud Al-Fatani, salatul mu'minin mi'raj. Sembahyang orang beriman itu mi'raj. Naik. Masuk Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Maknanya yang kita hadap tu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajjahtu, aku hadapkan diriku, wajhiya lilladzi, akan diriku ini, wajhiya lilladzi, bagi Tuhan, fataras samawati wal ard, yang mentadbir, yang mencipta 7 petala langit dan bumi. Kita waktu sembahyang Allahu Akbar, jangan ingat kita hadap sejadah ni, jangan hadap dinding tu. Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku sedang berhadap pada Malikul Muluk, raja bagi segala raja, pentadbir bagi alam ini. Wih. Sebab tu kata kalau kita tengok sembahyang, ibadah sembahyang itu dahsyat. Sembahyang itu bukannya jangan bismillahirrahmanirrahim, bukan sembahyang segala macam tu. Biar sembahyang tu ada roh. Macam kita katakan tadi, bila dah kenal akan bangkitan sesuatu tu, bangkitan tu yang penting tu. Nampak? Kita sembahyang Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Bila sebut saat segala puji bagi Tuhan, Tuhan mana? Allah Rabbil Alamin, yang mentadbir sekalian alam. Nampak tu alam hayawan, alam nabat. Kita sedang berhadap dengan Tuhan tersebut. Kekuatan tu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad. 2 minit lagi. Dan selawat dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kami dan ketua kami, Muhammadin Sayyidil Mursalin, seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Mursalin, merupakan penghulu bagi segala rasul-rasul. Wajib i'tiqad, Rasulullah adalah ketua bagi segala para rasul. Walaupun dia datang kewujudannya kemudian, maksudnya setelah daripada Nabi Isa barulah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul itu sendiri adalah ketua bagi para Rasul. Ada 2 sebab. Ketika 2 sebab. Sebab yang pertama yang Nabi ni jadi ketua bagi Rasul, iaitu ketika mana ditanyakan Rasulullah, mata kunta nabiyan, ketika manakah kamu diciptakan menjadi Nabi wahai Muhammad? Kata dia, Nabi SAW, ketika mana Sayyidina Adam baina ruhin wal jasad. Ketika mana Sayyidina Adam alaihi salam, Nabi Adam diciptakan lagi, nur Nabi Muhammad itu sudah ada. Maknanya dia yang paling awal. Yang kedua, iaitu pada malam peristiwa Isra'. Peristiwa Isra' ketika mana Rasulullah sampai kepada Masjidil Aqsa di Palestin, maka Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala himpunkan semua roh para anbiya bersama dengan Nabi SAW. Dan pada ketika itu Rasulullah yang jadi imam. Imam sembahyang pada malam tu Rasulullah. Itu isyarat semua Nabi adalah ikutan Nabi Muhammad SAW. Ketua. Dan juga Nabi bersabda dalam satu hadis, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Itu hadis betul, hadis sahih tu. Nabi bersabda, aku adalah penghulu bagi segala anak Adam wala fakhra, tapi aku tak pernah bangga pun dengan title tu. Maksudnya Nabi penghulu.
penghulu bagi segala rasul. Wa khatamin nabiyyin, dan juga penutup bagi sekalian para nabi. Kena faham ni, maksud penutup ni la nabiyyan ba'dahu wala nabiyya fi zamanih. Tidak ada nabi pada ketika zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah sendiri dah tak ada nabi dah. Kalau zaman nabi yang lain, kadang-kadang ada 2-3 orang nabi hidup sezaman. Contoh Nabi Shu'aib hidup zaman dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim hidup zaman Nabi Lut, hidup zaman Nabi Ishaq, hidup zaman Nabi Ismail. Hidup zaman dia sempat dengan Nabi Yaqub alaihi salam, anak Nabi Ishaq tu. Nabi Ibrahim sempat dengan Nabi Yaqub, tapi tak lama, sekejap je. Maksudnya ada Nabi Yaqub sezaman dengan Nabi Yusuf. Adapun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya fi zamani. Tidak ada nabi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita tengok dalam sirah nabawiyah, waktu zaman Nabi jadi nabi ni, ada tak orang yang mengaku jadi nabi? Yang mengaku pada zaman Nabi ni ada. Antara yang paling top, yang paling masyhur yang mengaku jadi nabi adalah Musailamatul Kazzab. Musailamah mengaku jadi nabi. Nampak? Tapi kenabian yang didakwa oleh Musailamatul Kazzab, nama pun Musailamatul Kazzab, akhirnya nampak dia berdusta. Nampak sangat dia ni tak gerti, nabi bohong. Yang kedua, wala nabiyya fi wala nabiyya ba'dahu, dan tidak ada nabi setelah daripada Rasulullah. Maksudnya lepas daripada Rasulullah wafat, tak ada lagi nabi dah. Habis, tak ada lah para nabi. Kalaulah waman da'a nabiyyan ba'da, sesiapa yang mendakwa dia menjadi nabi ba'dahu, setelah daripada kewafatan Rasulullah, fahuwa kafirun wa kadzab. Ingat, orang tu adalah orang kafir dan orang itu pendusta. Pendusta paling temberang, paling besar. Tak orang yang mengaku jadi nabi. Ada tak dekat Malaysia orang aku jadi nabi? Saya cakap memang ada. Ada juga yang aku jadi nabi, tak tahulah macam mana tu. Ayah pink semua dia tu. Sebab tu kalau ada orang yang mengaku jadi nabi, kita jangan main-main dengan nama dia. Contoh kita kata ayah pink kan. Kalau main, kita orang ni pengikut ayah pink, walaupun secara bergurau, jangan cakap macam tu, boleh jadi kafir. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan di atas ahli keluarga Nabi, salawat dan salam Allah, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, ajma'ina sekaliannya. Ahli keluarga, di sini ada 2 perkataan. Pertamanya ahli dengan makna ahli keluarga Nabi. Maka ulama telah mentafsirkan bahawa ahli keluarga Nabi ni ada 2 golongan. Secara mudah, secara ringkasnya, kalau ikutkan ada 4, kita ambil ringkas je, ambil 2 je. Yang pertama sekali, mimba bin nasab, ahli keluarga Nabi dari segi nasab keturunan. Maknanya mereka yang keluar ataupun yang lahir daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan ahli nasab keturunan Nabi, maknanya mereka yang datang daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu dikatakan keturunan Nabi SAW. Yang keduanya ialah mimbabid doa, daripada bab doa. Jadi bab nasab tadi termasuklah yang setelah daripada Rasulullah. Rasulullah ada anak lelaki, ada, tapi anak lelaki Nabi semua mati kecil. Yang tinggal anak perempuan je yang besar. Dan anak perempuan Nabi ni banyak anak dia ramai. Anak angkat ada, anak tiri ada banyak. Kalau ikutkan dulu, tak ingat saya ada 11 ke 12 orang anak tiri Nabi, banyak. Sebab Nabi ada yang kahwin dengan janda, ada yang kahwin orang tu dah pernah ada anak. Jadi Nabi anak yang betul-betul daripada nasab keturunan Rasulullah, iaitu daripada Sayyidina Hasan dan Husain. Daripada Hasan dan Husain itu orang panggil anak keturunan Rasulullah. Daripada 2 orang, 2 beradik tu pula, Hasan dan Husain tadi itu yang banyak paling jalur pula daripada jalur Sayyidina Husain. Husain ke Hasan? Yang paling banyak yang nikah ramai sampai orang kata Abu Talak. Jadi digelarkan sebagai bapa segala talak. Talak habis semua bini dia. Bini dia banyak, ramai bini dia. 10 orang, 100 bini, tak ingat. Dia kahwin, orang panggil kahwin tabarruk. Dia kahwin ni ada ni ada istilah kat ni, tapi istilah ni kena hati-hati nak pakai kat sini.
Ada istilah kahwin tu, kahwin ni ada istilah kata kahwin nak duduk bersama, ada istilah kahwin nak ambil tabarukan, ada. Nabi SAW pernah meminang seorang sahabiah, seorang sahabat yang tua. Saya ingat nama-nama. Allah Rabbi. Ummu Sulaim tu, tak ingat siapa nama. Nabi pernah meminang dia, Nabi nak kahwin dengan dia. Tapi atas jalan tabarukan. Orang tu dah tua. Orang perempuan tu dah tua. Dia antara orang yang paling banyak berkhidmat dalam Islam. Nabi nak kahwin dia sebab nak tabaruk dengan orang tu. Tapi perempuan tu tak nak. Dia kata sebab saya dah tua. Sekarang hari ni orang kata hari ni ucap tahniah, besok takziah. Dah tua. Nabi pernah berkahwin secara tabarukan. Kalau tengok dalam kitab sirah secara detail banyak ada istilah kahwin yang dikata kahwin tabaruk. Maknanya kita berkahwin dengan orang tu sekadar Sayyidina Hasan dan Husain tadi tu, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tengok yang kahwin isteri ramai tu, tahu kahwin sebab tabarukan, nak membanyakkan nasab. Daripada nasab dia itulah yang banyak keturunan tu, dia kahwin, perempuan tu mengandung, dapat anak lelaki, cerai. Sebab anak lelaki ni yang akan mewarisi nasab keturunan. Anak lelaki cerai, dapat anak lelaki cerai, dapat anak lelaki cerai. Itulah kerja dia. Nampak? Dah kali banyak keturunan Rasulullah SAW sampai sekarang yang kita jumpa Habib-Habib ke ataupun mudah kata orang yang ada start nama Said. Itu ialah tu keturunan dia lah tu. Nah, sebab tu orang yang ada keturunan Nabi ni tuan-tuan, kalaulah betul-betul dia ni orang keturunan Nabi, kalau dia dakwa, boleh kita nak percaya, tak nak percaya pun tak apa. Tapi kena ingat, orang yang bukan keturunan Nabi tapi dakwa keturunan Rasulullah berdosa besar tau. Jangan main. Orang yang bukan keturunan Nabi tapi mengaku, oh saya pun keturunan Nabi juga, Nabi Muhammad SAW. Padahal dia menipu. Kata ulama, berdosa besar. Dosa besar. Nah, kalau dia memang keturunan Rasulullah, dia mengaku, tak berdosa pun. Nah, kita pun tak wajib pun percaya. Tak ada kata itu rukun iman, tak ada. Cuma hati-hati sikit lah dengan orang keturunan Nabi ni. Jangan kita libatkan nenek moyang dia. Kita kan kalau mulut kita, kau keturunan sama je. Kadang-kadang macam tu kan. Nah, contoh orang tu scam kita. Nah, orang keturunan Said, contohlah kata dia scam kita. Kau dengan bapa engkau keturunan kau sama je ke scam. Jangan cakap macam tu. Sebab barangkali tanpa ke Nabi tu. Nampak? Mulut jaga sikit kalau dengar orang keturunan Said ni. Nah. Bukanlah dia pun kena jaga mulut juga. Bukanlah kita je kena jaga mulut. Dia pun kena jaga mulut juga. Nah. Wa sahbihi dan sahabatnya sahabat Nabi SAW. Siapa yang dikatakan sahabat Nabi? Sahabat orang yang berjumpa dengan Nabi. Sekalipun Nabi tak kenal dia. Kalau dia nampak Nabi SAW, itu dah dikira sahabat. Yang kedua, pada zaman Nabi. Waktu zaman Nabi hidup. Kalau Nabi dah wafat, Nabi yaqadhah dengan dia. Nampak sekarang ni jumpa kat majlis usia Rasulullah. Sahabat ke? Tak. Orang yang hidup berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi pada zaman Nabi dan mati dalam agama Islam. 4 syarat sahabat. Pertama sekali, orang yang berjumpa dengan Nabi depan-depan. Sama ada dia jumpa Nabi atau dia nampak Nabi. Nampak je. Nampak daripada jauh tu Rasulullah dah dikirakan sahabat dah. Yang kedua, beriman dengan Nabi. Kalau jumpa saja tak beriman, tak panggil sahabat dah. Nampak? Ni ada orang kata ada sahabat yang kafir. Mana ada sahabat yang kafir? Kalau ada nama sahabat tak kafir tu. Nak ada sahabat yang tak beriman tak dipanggil sahabat. Tak pernah orang panggil Abu Jahal tu sahabat Nabi. Ada? Abu Jahal tu sahabat Nabi tu sebab dia pernah jumpa dengan Nabi. Ada? Teruk bona ustaz tu. Tak nak cakap lah siapa. Nah, yang ketiga, beriman dengan Nabi waktu pada zaman Nabi. Dia jumpa Nabi pada zaman, walaupun Nabi tak kenal dia, tetap dinamakan sahabat. Yang ketiga, mati dalam agama Islam. Maknanya kalau dia dulu dia sahabat beriman dengan Nabi, kemudian murtad, tidak dinamakan sahabat juga. Tak nama sahabat. Nah, walaupun dia murtad, walaupun dia beriman pada awalnya, berjumpa dengan Nabi, lepas pada tu murtad. Nah, maka kata ulama itu tidak dinamakan sahabat. Maka orang yang hidup pada zaman Nabi yang tidak berjumpa dengan Nabi, maka itu dinamakan tabi'in. Dia tak jumpa Nabi tapi jumpa dengan sahabat, maka orang panggil
tabi'in, seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala, seorang yang cita-cita nak berjumpa Nabi. Dia tak pernah jumpa Nabi, tapi Nabi kenal dia. Nabi kenal siapa yang dikatakan Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu an. Sampai Nabi kata, Nabi pesan pada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, kalau kamu pergi di kota Qarn, kalau kamu jumpa kalau ada orang datang ziarah di kota Qarni lah dekat Yaman tu, maka kamu carilah orang yang bernama Uwais Al-Qarni dan minta daripada dia doa. Sesungguhnya Uwais Al-Qarni sentiasa Allah Ta'ala bukakan pintu langit untuk doa dia. Nak cakap hebat tak hebat ni. Apa jasa dia? Khidmat pada ibu. Kan dia jaga mak dia. Jaga mak dia hari-hari angkat lembu. Hari-hari angkat lembu, naik turun bukit, anak lembu. Angkat lembu. Sampai anak lembu tu besar pun dia angkat juga. Tujuan dia apa? Nak angkat ibu dia untuk pergi menunaikan haji. Orang khidmat mak ayah, Masya Allah. Kata guru anak kata, orang yang khidmat mak ayah ni, dia punya doa dia lebih mustajab daripada sahabat. Sampai tahap macam tu. So kalau tidak, kenapa Rasulullah suruh Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar pergi minta doa dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni? Kenapa? Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar sahabat Nabi, Khulafa Ar-Rasyidin, orang-orang yang soleh, orang yang bertemu dengan Nabi, berkhidmat dengan Nabi. Tapi Rasulullah kata, kalau kamu jumpa Uwais Al-Qarni, minta doa daripada dia. Maknanya nak cakap betapa besar hebatnya orang yang khidmat dengan ibu bapa ni, jaga mak ayah ni besar. Martabat dia jaga sampai sahabat pun Rasulullah suruh minta doa dengan dia. Sebab itulah bila ketika mana datang daripada jemaah-jemaah yang mengerjakan haji, Sayyidina Umar panggil. Sayyidina Umar kata, siapakah, ada tak jemaah-jemaah yang datang sini di kalangan orang Yaman? Oh ada, okey, yang Yaman pergi sini, yang lain boleh teruskan buat haji. Lepas tu daripada Yaman ni pula dia tanya, ada tak orang daripada kampung Qarn yang Rasulullah sebut tadi? Oh ada, okey, yang ada tinggal, yang bukan pergi. Sampailah dia cari. Nampak? Bila dia tanya orang-orang dalam tu, ada tak orang di kampung ini yang bernama Uwais? Ada tak seorang yang bernama Uwais kat kampung ni? Orang Qarn ni. Tu tak kenal siapa Uwais. Nampak? Siapa Uwais ni? Selama kata tak tahu kot, tak kenal orang kampung sendiri tu. Kalau kita kau tak kenal kampung sendiri, marah orang. Tapi zaman sekarang tak heran, jiran sebelah kau tak kenal. Salah tu. Bila ditanya-tanya, akhirnya sahabat orang Yaman kata, ada seorang tu tengah jaga unta kat ujung tu, ada seorang. Tapi tak tahulah nama apa dia datang. Maka Sayyidina Umar pun pergi jumpa. Dia kata, Sayyidina Umar tengok Sayyidina Umar tanya, adakah awak yang dia katakan Uwais? Maka dia kata, ana abdun min ibadillah. Aku seorang hamba daripada hamba Allah. Sayyidina Ali kata, kulluna ibadallah. Kita kan semua hamba Allah. Dia tak nak mengaku. Dah kali baru mengaku Uwais Al-Qarni. Bila mengaku, terus Sayyidina Umar minta doa. Rasulullah pesan, kalau jumpa dengan kamu, minta doa daripada kamu. Tu sahabat. Walaupun dia pangkat dia tabi'in, tapi jangan kita remeh-remehkan pula. Qala al-muallif rahimahullah, permulaan mabadi ataupun seri pembukaan ilmu tauhid. Wallahu a'lam. Kita kata Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin wa la taqinna anfusina tarfata ya rabbal alamin. Waftah alaina futuhal anbiya'ika wa ilaika ibadikas salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.